Assalamualaikum, welcome back to Warehouse Production. Nama aku Miro. Okay, so hari ni kita akan nak cerita berkenaan dengan sebuah kes yang berlaku pada tahun 2013, di mana hampir-hampir 10 tahun yang lalu, pada tanggal 28 Ogos 2013 telah berlaku satu kes pembunuhan seorang anak membunuh ibunya. Gadis yang berusia 18 tahun ketika itu tergamak membunuh ibu dia dengan sebanyak 151 tikaman. Jadi jom kita go through kronologi cerita ni. Okey, untuk pengetahuan korang semua, okey, ketika ini gadis yang bernama Isabella Guzman itu berusia 25 tahun, berasal daripada Amerika Syarikat, telah membunuh ibunya dengan sebanyak 151 tikaman, termasuk di muka dan di leher. Dan daripada fakta-fakta kes yang aku dapat, kisah ini berlaku ketika beliau berusia 18 tahun ataupun 19 tahun, something like that. Okey, so antara kronologi kejadian dia adalah pada tahun 2013 atau hampir 10 tahun yang lalu, di mana beliau telah didakwa dengan tuduhan membunuh selepas menikam ibunya sebanyak 79 kali di muka dan di leher. Dan paling tragis, pada tahun itu, kes itu disedari oleh bapa tirinya, Ryan Hoy, pada satu malam apabila melihat darah melimpah keluar daripada rumahnya di tingkat atas. Hasil daripada bedah siasat yang dijalankan mendapati sebanyak 31 tikaman di muka dan 48 di leher. Itu baru 79. Macam mana boleh jadi 151? Sebenarnya Isabella Guzman sendiri yang mengaku dia menikam sebanyak 151 tikaman di muka dan di leher. Okey, walaupun cuba melarikan diri, tapi polis hanya memerlukan 16 jam sahaja untuk menangkap Isabella Guzman. Dan apa yang menarik lagi pasal kes ni adalah beliau didapati tidak bersalah dan tidak dipenjarakan. Bunuh ibu tapi tidak dipenjarakan. Sebab apa? Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya Isabella mengalami gangguan mental kerana ibu bapanya bercerai ketika dia masih kecil. Dan selepas ibunya berkahwin lain, Isabella sangat marah dan acap kali bertengkar dengan ibu dia. Okey, so kalau kita tengok balik kes ini sebenarnya, ianya bermula daripada satu email yang dihantar oleh Isabella Guzman kepada ibu dia yang menyatakan you will pay. Okey, dalam email tu menulis you will pay, di mana Isabella memberitahu yang ibu dia harus membayar apa yang berlaku kepada diri dia. Maknanya dia mengalami kemurungan, tekanan, dan juga kalau kita tengok balik daripada fakta kes yang aku baca, daripada fakta kes yang aku jumpa, Isabella bertindak sedemikian adalah disebabkan beliau menghidap satu penyakit yang diberi nama paranoia skizofrenia. Okey, so ini yang cerita sebenarnya. Beliau adalah seorang anak yang berasal daripada broken family. Ibu bapa dia bercerai waktu dia masih kecil, dan hasil daripada perceraian itu menyebabkan beliau merasa tekanan. Okey, so kalau kita tengok kat sini, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, aku boleh simpulkan kejadian yang berlaku ke atas Isabella Guzman ni adalah sebuah kejadian di mana beliau menghadapi tekanan perasaan yang melampau hasil daripada penceraian ibu dia. Dan kita boleh tengok sini betapa tertekannya emosi kanak-kanak apabila datang daripada broken family. Kita boleh tengok banyak bukti, banyak kesan daripada broken family yang berlaku. Jadi daripada situ datangnya penyakit skizofrenia yang dilalui oleh Isabella Guzman. Okey, so kalau nak kata pandai, aku bukannya nak cukup pandai sangat lah. Aku bukan nak kata aku ni pandai sangat nak cerita pasal broken family yang berlaku ke atas family Isabella Guzman ni. Tapi apa yang aku cuba sampaikan kat sini, kalau kita tengok balik, seorang anak tak boleh menahan emosi ataupun gangguan emosi akibat daripada kasih sayang yang terpisah di antara ibu dan bapa. Okey, di mana anak-anak kecil ni dia akan menyimpan dendam tau. Dia akan menyimpan dendam sampai dewasa. Dia akan menyimpan dendam dan bagi tahu yang dia akan pastikan tekanan dia tu akan dilepaskan satu hari nanti. Dan ini yang berlaku kepada Isabella Guzman, di mana dia menghantar satu email kepada ibu dia, you will pay. Dan ibu dia memang tahu dia memang ada masalah tekanan perasaan. Dan ketika itu mak si Isabella ni bagi tahu dekat bapa tiri dia yang she will do something to me. I'm so scared. Okay, maknanya
dia dah bagi tahu kat bapak tiri Isabella ni, yang Isabella ni akan lakukan sesuatu. Pergi nasihat, tak jadi. So Isabella ni masih lagi berendam, masih lagi marah. Mak dia ni bagi tahu pula dekat bapak dia ni, bapak si Isabella ni. Okay, so bapak si Isabella ni pula cuba nasihat Isabella, still tak jalan. Dan Isabella mengambil keputusan untuk mengikut kata hati, kata bisikan yang dia dengar, untuk membunuh ibu dia dengan 151 tikaman. Baik, kalau kita tengok kat sini, sebenarnya masalah skizofrenia ni bukannya satu masalah yang boleh dibuat main, kerana ia datang dalam keadaan yang kita tak sedar, ataupun senang orang Melayu kita ni panggil ini satu penyakit bisikan. Okey, dan daripada aku ada buat beberapa research berkenaan dengan penyakit skizofrenia ni. Okey, so yang pertama, okey, sehingga hari ini penyebab skizofrenia masih lagi menjadi misteri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, belum lagi ada ubat dia. Jadi sama macam hal yang sebelum yang kita tahu, orang yang ada masalah sakit mental, orang yang ada masalah tekanan perasaan, kemurungan, depresi yang tinggi, ada ubat penenang dia, tapi tidak untuk skizofrenia. Okey. So yang ketiga, kematian di usia muda. Orang yang mengidap penyakit paranoid skizofrenia ni, dia boleh meninggal dalam usia muda sebab dia mendengar bisikan-bisikan yang datang daripada telinga dia. So bila dia mendengar bisikan-bisikan yang datang daripada telinga dia untuk buat sesuatu, kalau bisikan tu datang untuk toreh tangan dia, dia toreh tangan dia lah. Kalau bisikan tu datang untuk tikam orang, dia tikam orang. Kalau bisikan tu datang untuk tembak orang, dia tembak orang. So itu dia, skizofrenia. Dia mendengar sesuatu kata yang menghasut dia untuk melakukan sesuatu. Jadi apa yang berlaku kat Isabella ni, kita tak tahu apa-apa. Alright. So yang keempat, narkoba ataupun dadah. Okay, so kebanyakan daripada psikiatrik ataupun psikiatris yang aku jumpa, semuanya cerita kat aku berkenaan dengan pesakit-pesakit yang mengidap penyakit skizofrenia ni, dadah merupakan punca utama mereka bersikap ataupun mempunyai penyakit skizofrenia. Sebabnya orang yang menagih dadah ni, penagih-penagih dadah ni, dia mempunyai satu halusinasi yang tinggi. So bila dia berhalusinasi yang tinggi, dalam bahasa yang mudahnya, dia berkhayal. Tapi tidak pada Isabella Guzman. Sebab daripada maklumat doktor, beliau menghadapi paranoid skizo ni adalah disebabkan kemurungan dan tekanan yang tinggi. Okey, so pengajaran dia secara konklusinya, penyakit skizofrenia ni bukanlah sebuah penyakit yang boleh dibuat main. Ianya boleh datang daripada kanak-kanak, orang dewasa, orang tua, maupun orang yang dah sakit, yang dah, orang kata dah hujung-hujung senja. Okey, so jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, pasangan suami isteri, ini satu pesanan yang sangat-sangat simple dan umum. Okey, kita perlu amalkan yang pertama, persefahaman bersama pasangan. Janganlah sekali-kali kita bergaduh, bertengkar, bertekak depan anak-anak. Yang kedua, jagalah hubungan sebaiknya. Yang ketiga, jangan buat benda bukan-bukan depan anak. Sebab anak-anak akan copy paste apa yang kita buat apabila mereka besar nanti. Sebab budak-budak ni dia masih mentah, memori dia masih lagi banyak, masih lagi kosong untuk diisi dengan input-input yang kita buat sehari-harian. Okey? Dan yang keempat, apa saja masalah, apa saja problem, jangan sesekali libatkan anak-anak. Okey? Akhir kata daripada saya, sekian. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.